yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan cuba untuk habiskan surah Al-Insan pada petang ini. Bermula daripada ayat yang ke-27. Sebelum kita pergi ke situ, kita nak buat sikit recap pada ayat 24. Fasbir li hukmi rabbik. Setelah Allah terangkan pada kita tentang layanan istimewa kepada mereka-mereka yang layak untuk bersama satu majlis dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai tanda syukur dari Allah, maka nasa'yukum mashkura, usaha dan amal kamu diterima dan dihargai. Maka Allah beritahu pada kita, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Kami turunkan kepada kamu Quran dengan beransur-ansur. Maka setiap kali Quran turun, sama ada dia membawa berita gembira ataupun peringatan, atau juga gaya dan cara hidup peraturan, maka kita diingatkan untuk bersabar. Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah dengan hukum dari Tuhanmu. Fasbir li hukmi rabbik. Menariknya tuan-tuan, ini adalah perkataan sabar kali kedua diucapkan dalam surah ini, dan kali pertama pada ayat mana? Kat mana kita jumpa sabar? Fasbir, ada tak dekat atas? Surah bersabar. Wajazahum bima sabaru. Sabar kan? So, Allah beri balasan kerana kesabaran mereka. Sabar buat apa? Fasbir li hukmi rabbik. Sabar dengan mentaati perintah Allah. So di atas Allah bagi tahu, kerana mereka bersabar, mereka dapat syurga dan sutera. So waktu kita baca ayat 12, kita have no idea apa maksud syurga dan sutera. Lalu Allah jelaskan, syurga dan sutera itu dapat kerana bersabar. Kemudian pada ayat yang di bawah, Allah kata fasbir 24. 12 ayat selepas itu, pada ayat 24, bersabarlah dengan hukum Tuhanmu. So, pengulangan dilakukan berkali-kali untuk menegaskan bahawa inilah jalannya. Inilah jalan yang kita perlu tempuh. Inilah jalan yang kita perlu ikut supaya apa yang dijanjikan itu melayakkan kita untuk dapat. Supaya apa yang dijanjikan itu kita dapat dan kita layak untuk itu. Sebab dia tak ada jalan mudah untuk ini semua. Melainkan kita buat. Melainkan kita laksanakan dan kita buat. So ayat 27, innaha ula'i yuhibbunal ajilah. Malangnya tuan-puan, walaupun dari sudut teorinya kelihatan macam senang saja ni Ustaz, apa yang kita perlu buat adalah bersabar. Apa yang kita perlu buat adalah bersabar. Tapi kerana kita ni makhluk yang built in, by default, secara semula jadinya, kita ni suka tergesa-gesa. Kita ni suka nak cepat. Kita ni cepat terikut-ikut. Kita ni gopoh dan gelojoh. Yuhibbunal ajilah.
Ajil ni benda yang dekat dan rapat, benda yang segera, instant. Kalau boleh makan malam ni, Maggi je sepanjang masa. Kan? Tapi dalam pada kita nak segera, nak makan Maggi hari-hari pun kita rasa macam tak patut sangat makan Maggi hari-hari, takut sakit. Hanya kerana takut sakit, kalau tak sakit hari-hari makan Maggi. Sebab instant dan segera. Ajil. Ajil ni segera, dekat, cepat habis. Ajil. Dan lazimnya ajil ini diibaratkan seperti dunia. Sungguh orang-orang ni mereka haula ni tuju kepada mereka semua. So kalau kita kata mereka semua itu, adakah semestinya ditujukan kepada orang kafir? Tak. Sebab sebelum tu Allah sebut tentang orang yang baca Quran, yang tahajud, yang qiyamul lail, yang sebahagian malam dia mereka sujud, yang bertasbih. Kemudian Allah kata, mereka itu sebenarnya sangat suka kepada kehidupan dunia. Oh. Dengan kata lain, belum tentu kalau kita buat sekali dua, baca Quran dan solat malam, dunia akan tinggalkan kita. Tidak. Dunia akan lebih disua, terutamanya oleh syaitan dan iblis, untuk menjauhkan kita daripada aktiviti-aktiviti yang Allah nak. Dunia itu makin mudah dapat bila kita kejar akhirat. Tujuannya supaya melalaikan kita. Itu yang kadang kita khawatir. Khawatir kerana rasa macam, mudah betul aku pergi hidup ni. Buat itu mudah, nak ini mudah. Jangan-jangan ini istidraj kot. Takut-takut Allah biarkan kita dapat semua ini dengan mudah dan tak berbaki nikmat di akhirat nanti. Oh, kan? So, rupanya berkali-kali kita diuji, kesusahan dan kesukaran itu lebih menjadikan kita berwaspada, meningkatkan iman dan ingatan pada Allah. Berbanding kalau hidup kita senang, lenang, pagi petang terlentang, dan akhirnya lupa Tuhan. Dan itu sangat bahaya. Kan? Lalu Allah kata, inna ha'ula'i yuhibbunal ajilah. Mereka-mereka ini cinta kepada kehidupan dunia. Bukan level suka, cinta. Dan cinta ni, apa maksud cinta? Saling merindu. Tiadanya dia teringat-ingat. Kan, mandi tak basah, makan tak kenyang, atau mandi tak kenyang, makan tak basah. Kan, berak tak cebok. Itu penangan cinta. Hari itu waktu cuti sekolah, Habib Joel, dia buat apa nama? Discount mega 70%. Up to 70%. Ada item yang 85% discount sewaktu cuti sekolah dekat IOI Putrajaya. IOI Mall Putrajaya. 70%. Pergi lalu tu tengok cincin diamond. Kan? Diamond ring. Habib Joel.
Kan cincin-cincin macam ni baru 500. Baru 1,200. Diamond kot baru 1,800. Bayangkan kalau 70%. Ui, berapa kurang tu? Setakat RM1,000 boleh dapat 3. Kan? Yuhibbunal adilah, suka pada dunia. Suka pada dunia. Lalu dia memilih untuk dunia, dan bila selagi dia tak dapat, dia terkenang-kenang. Terkenang-kenang. Tu bahayanya kalau kita duk sana. Macam mana nak elak tu semua? Saya pun tak tahu. Sebab khawatir bila kita bercakap, kita lebih sudu dari kuah. Kita pun sama. Jangan duk tengok juga kan. Tapi sebab bulan 12 dekat dengan tarikh birthday orang rumah. Kita memang tak nak tengok. Tapi terpaksa tengok. Anniversary lagi. Kan? Sepanjang 11 bulan tu, sepanjang 11 bulan, dari bulan 1 sampai bulan 11, dia tak ada tarikh-tarikh penting. Tapi bulan 12 tu, tarikh penting bertubi-tubi. Birthday orang rumah, anniversary, dan birthday anak sulung, 31 Disember. Itulah. Tak beli je macam terkenang-kenang. Tapi bila baca ayat ni, inna ha'ula'i yuhibbunal ajilah. Korang semua ni memang cinta kepada yang segera, kehidupan dunia. Syarat paling utama ialah, dunia ni dekat dengan kita. Kita memang tak boleh lari daripada perhatian itu. Lebih penting dari itu, jangan berpaling. Jangan lupa, wayazaruna wara'ahum. Jangan lupa apa yang ada di depan. Itu dia syarat. Bukan tak boleh berkereta cantik, rumah cantik, tapi dia ada kaitan dengan wayazarura. Tak peduli. Ambil cakna juga apa yang ada di depan. Wara'ahum yauman saqila. Hari yang berat. Hari yang berat. Dekat mana ada sebut hari yang berat juga ni? Cuba tengok ayat-ayat sebelumnya. Ayat 10. Yauman abusan qamtarira. Hari di mana muka orang masam berkerut-kerut. Kan? Yauman kana syarruhu mustatira. Hari yang berat, seksanya merebak ke sana sini. So, 2-3 kali disebut tentang yauman ini, hari yang berat. Kerana kita perlu ingat juga hari tersebut. Tadi saya terima tetamu, dia meluahkan apa yang terbuku di hati dia. Dia minta clarification. Dia nak pandangan saya, macam mana saya boleh sampaikan pada umum berkaitan dengan gesaan untuk membantu orang susah dekat keliling. Macam mana saya boleh sampaikan pada halayak satu bentuk gesaan untuk orang-orang kaya ni, bantulah orang dekat keliling.
bantulah orang dekat keliling, orang-orang yang mampu dan kaya ni. Sebab dia kata benda tu sukar. Sangat susah, sangat sukar. Terutamanya nak bantu orang. Lebih-lebih lagi, bila kita dah ada kita punya plan, target dan plan. Ialah orang-orang yang mampu ni, pertama dia terpelajar, yang kedua, cara dia memandang tu lebih jauh dan lebih besar. Lebih jauh dan lebih besar. Lalu, bila Allah takdirkan dia dengan pelbagai kelebihan, maka dia menganggap orang lain juga sepatutnya berfikir semacam itu. Sedangkan yang berlaku sebaliknya. Kerana kita diberikan potensi yang berbeza. Manusia ni diberikan potensi yang berbeza. Belum tentu kalau orang-orang miskin ini diberi peluang macam orang kaya, boleh jadi kaya. Tak, belum tentu. Sebab tu pada zaman Nabi dulu dia ada yang disebut sebagai ahli sufah. Ahli sufah, golongan yang melarat. Ahli sufah ni golongan yang melarat, antaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni miskin. 3 tahun sebelum Nabi wafat, dia masuk Islam. Dan sepanjang itu dia ikut Nabi ke mana-mana untuk dapat, untuk belajar tentang agama. Maka dia dapat banyak hadis. So, ada orang yang potensinya tak sama macam kita, keupayaan dia. Lalu, walaupun ada peluang depan mata dia, dia tak grab. Dia tak grab. Mungkin kesilapan waktu muda dan sebelum PKP. Semasa PKP ke sebelum PKP yang ada heboh seketika tentang seorang anak muda founder kepada satu produk dan syarikat ni, anak muda yang kaya. Dia pergi sekolahkan seorang pakcik yang dia kata pakcik sewaktu muda pakcik buat apa? Kan bentuk macam tu. Tak semua orang bila diberi peluang yang sama, dia boleh manfaatkan peluang itu. Tak. Sama macam keadaan kita sekarang. Tak semua orang, kawan-kawan kita, dulu satu batch, satu kelas, yang sekarang ni bila baca Quran, baca surah Insan, punya pemahaman seperti mana kita faham. Kan? Dan ada kawan-kawan kita yang diberi peluang yang sama, yang dapat link yang sama. Kefahaman berbeza. Sebab tu orang yang mampu ini, dia tak boleh tengok dari sudut, kenapa kau tak usaha? Kau tak usaha sebab kau malas tu lah, kau tak kaya. Keperluan orang yang mampu ialah hulur bantuan, bagi je. Dia nak ambil kesempatan ke tak ke, pedulikan. Yang penting bagi je. Sebab orang yang mampu ini kadang-kala dia lebih utamakan ibadah peribadi yang premium berbanding dia nak bantu orang depan mata. Sedangkan dalam suratul Balad, suratul Fajr, suratul Balad, kedua-dua surah, Allah sebut tentang alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Mereka tak nak menempuh jalan yang sukar. Apa dia jalan yang sukar? Wa ma adraka mal aqabah. Apa dia jalan yang sukar tu? Fakku raqabah. Lepaskan belenggu daripada tengkuk orang lain. Lepaskan kesusahan daripada tengkuk orang lain. Bantu orang lain keluar daripada kehidupan yang susah dan melarat.
Dan seperti yang kita tahu, miskin adalah tentang keadaan, bukan sentiasa. Dan bila Allah sebut tentang wayazaruna wara'ahum yauman sakila, anda sendiri, kita sendiri tak nak susah. Kita sendiri tak nak susah di kemudian hari. Tapi kita sanggup tengok orang lain susah sekarang. Kan sangat ironi. Anda tak nak susah di hari akhirat nanti, tapi anda sanggup tengok orang susah, merana, melarat, merayu-rayu untuk bantuan. Jeng-jeng. Pertama, manusia suka by default, suka pada dunia, dan dia tak nak susah-susah. Dia tak peduli. Dia tak hiraukan akan kesusahan hari akhirat. Kalau sebelum ini, sebelum ayat 27, kan tentang solat malam, baca Quran, tahajud. Kan dalam gambaran, ui Ustaz, berat lah Ustaz. Kerja lagi siang, malam nak solat, hujung minggu bolehlah. Tapi biasa hujung minggu ni kita nak rehat setelah kerja 1 minggu. Kan dia punya alasan tu sentiasa ada. Kekangan tu sentiasa ada. Sehinggalah Allah nyatakan pada ayat 28, nahnu khalaqnahum, kami yang cipta mereka, wasyadadna asrahum, kami yang kuatkan tulang belulang mereka. Kami yang kuatkan sendi-sendi tubuh mereka. Sebab alasan tak nak sembahyang malam ialah letihlah Ustaz. Allah kata kami yang kuatkan sendi-sendi korang. So, itulah bila kita terlalu memikirkan alasan tak nak buat kerana kita rasa itulah realiti tubuh badan kita, sehingga Allah perlu sebut tentang sendi kamu tu kami yang kuatkan tau. So, sebab tu kita lihat Nabi begitu tekun ibadah malam. Without fail. Kita nak ganjaran yang besar-besar di akhirat nanti. Tapi kita tak nak bersusah payah sekarang. Dan yang ini ni tuan-puan, sampai asrahum tu, oh itu masih ringan. Itu masih ringan. Kerana peringatan selepasnya sangat mengerikan. Wa idza syi'na, kalau kami nak, badalna amsalahum tabdila. Kami boleh matikan korang sekarang, ganti dengan orang lain. Itu lebih mengerikan tuan-puan. Disuruh beramal, tak nak buat. Banyak alasan. Kata itulah dan inilah. Dan sampai Allah kata kami cipta kau dan kuatkan sendimu. Masalah kita nak buat, okay, fine. Kami matikan kau, ganti dengan orang lain. Senang. Faidah syi'na, kalau kami nak badalna, kami ganti. Amsalahum, seperti kamu, tabdila, sebagai ganti yang lebih baik. Korang mati sekarang, kami ganti dengan orang lain. Tengok penduduk Aceh, berapa ramai yang mati serentak sekaligus waktu tsunami. Dan sekarang ganti generasi yang lain. Mudah saja Allah buat. Tak perlu tunggu kiamat. Jadikan gempa bumi. Ribut taufan. Datangkan COVID. Mati serentak. Ganti dengan orang lain. Fa'idha syi'na badalna amsalahum tabdila.
Wah, ini ayat mengerikan. Dia di bawah ancaman. Siapa yang mengancam ni? Allah Subhanahu wa taala. So, terangkum dalam surah Insan ni bukan sekadar ibadah-ibadah yang apa ya? Solat, baca Quran. Bukan hanya itu, tapi dia ada ibadah lain, tolong orang. Kan ada 3 kategori, miskinan, yatiman, miskin, yatim dan tawanan perang. So dia ada hubungan dengan Allah dan hubungan sesama makhluk. Cuma bayangkan setahun rakyat Malaysia pergi um, pergi umrah setahun mencapai 2 bilion kos setahun rakyat Malaysia pergi buat umrah 2 bilion. Itu yang pergi banyak kali tiap-tiap tahun tu. Itu tak kira tu. Ini yang pergi ke sana 2 bilion. Bayangkan kalau kita ambil 10% dari 2 bilion. 200 juta. 200 juta untuk bantu orang-orang miskin dan susah. Ialah bila dia pergi umrah, bawa satu family, 30,000 cukup? Tak cukup. Satu kepala 10,000, family 5 orang, mak bapak 7 orang. 70,000. Kurang-kurang. 70,000 dia bahagikan kepada 12 bulan, beri bantuan bulanan pada orang yang susah. Satu keluarga yang susah dekat tempat dia. Tu nilai 70,000. Katalah nak pergi 7 orang. Tiap-tiap tahun pergi. Nah, 70,000 bahagi 12. Asal kalkulator ni lambat nak keluar ni. Bukan dah buka 70 bahagi 12. Satu bulan 5,833. Satu bulan. Bagi pada satu keluarga. Ustaz, itu gaji level 44 tu Ustaz. 5,800. Itu baru satu keluarga tuan-tuan. Satu keluarga bawa keluarga dia pergi umrah. Tahun ni. Tahun depan dia pergi lagi. Tahun lagi satu dia pergi lagi. Sedangkan kadang jiran sebelah rumah dia, cleaner dekat office dia, sakit, susah, terbiar. Tapi kebiasaan masyarakat kita dirasakan umrah itulah ibadah paling tulus, paling suci, paling dekat dengan Allah. Sedangkan Nabi seumur hidup berapa kali dia pergi umrah? Kan? Allah kata, nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kita khawatir kadang apa yang kita buat kita rasa betul, tapi rupanya Allah tak nak yang macam tu.
Kita khawatir juga kalau kita rasa bila kita buat, kan? Bila kita rasa kita buat tu betul, oh rupanya itu istidraj. So bayangkan kalau Allah kata, nah kalau kami nak, kami ganti kau dengan orang lain lah. Kau diingatkan berkali-kali pun tak jalan, ganti dengan orang lain. Badalna amsalahum tabdila. Dan kemudian Allah kata, inna hadhihi tazkirah. Ini adalah peringatan. Inna hadhihi tazkirah. This is a warning. Ini adalah peringatan. Oh, sebut tazkirah, kita tak rasa gerun. Tapi sebut warning, oh kita rasa something. Kan? This is a warning. Peringatan. Tazkirah ikut. Kita bagi tazkirah sikit. I warn you. Inna hadhihi tazkirah. I warn you. Ini adalah peringatan. So Allah kata Allah boleh ganti dengan yang lain. Allah boleh ganti dengan keturunan yang lain. Allah boleh ganti kaum Melayu dengan kaum lain. Allah boleh ganti. Dan Allah kata, inna hadhihi tazkirah. Ini adalah satu peringatan. Faman syaa, siapa yang nak. Siapa yang nak. Ittakhadha ila rabbihi sabila. Dia akan mencari jalan menuju Tuhan dengan sedaya upaya dia. Dia akan mencari jalan. Ittakhadha, dia mengambil dengan segala dengan sungguh-sungguh, dengan keringat. Mencari jalan menuju Tuhan. Dia akan usahakan. Dan kali ini peringatannya beza. Kan banyak ayat Allah kata Allah beri dah peringatan pada kita. Dan bila Allah kata ini peringatan, semua itu adalah untuk kebaikan kita. Allah tak perlukan kita. Tapi Allah tetap beri peringatan pada kita kerana Allah sayang kita. Allah tak perlu kita. Kita ada ke, tak ada ke, Allah tetap agung. Allah tetap mulia, Allah tetap tinggi. Kita yang perlu pada Allah. Dan kerana kasih sayang dari Allah itulah, Allah tetap beri peringatan demi peringatan demi peringatan. Allah bagi warning, kalau tak nak, aku ganti dengan yang lain. Boleh tak? Boleh saja kan? Allah tanpa mengambil kira kita punya consent, ganti. Tak payah bagi tahu macam ni pun. Terus ganti je. Boleh. Kalau berkorban setiap tahun, okey Ustaz. Konsep sedekah. Berkorban macam mana? Berkorban macam mana? Boleh panjangkan sedikit soalan tu. Sehingga sampai ke tahap Allah kata, ini peringatan. Ini peringatan. Tanpa sebut peringatan pun Allah boleh buat, tapi kerana sayangnya. Dan ayat ni Allah ulang. Seperti mana dalam surah-surah sebelum ni, surah Muzammil misal kata. Allah ulang sebagai penegasan dan peringatan. Berulang kali. Begitu cinta dan sayangnya Allah pada kita. Dan kemudian Allah kata, faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Iaitu mencari jalan kepada Tuhan. Siapa-siapa yang nak, siapa-siapa yang yakin, siapa-siapa yang percaya, dah tentu dia akan berusaha mengambil petunjuk dari Quran. Hanya dengan berpegang dengan ajaran Quran, manusia akan selamat dunia dan akhirat.
Malah ayat-ayat Quran yang diberikan kepada semua orang, tetapi tak ramai yang sanggup ambil peringatan. Dan siapa yang sanggup ambil peringatan, itu adalah kerana hati mereka sangat ingin pada kebenaran. Dan keinginan kepada kebenaran ini, keinginan yang terbit dari hati ini, tuan-puan, itu dipanggil sebagai inabah. Inabah. Inabah ni hati ni memang nak kepada kebenaran. So, kalau tak ada keinginan tu, kalau hati kita tak ada keinginan tu, bacalah banyak mana ayat Quran pun, berilah hujah macam mana pun, sampai sudah memang dia tak terima. Memang taklah. Gitu. So, soalan puan tadi, Puan Salbia, kalau berkorban setiap tahun, ketika raya korban, okey, maksudnya korban tu, apa nama, uh, uh, kita longgokkan. Kita longgokkan hanya pada 1 bulan. Boleh je ikut kemampuan. Ikut kemampuan. Saya cuma beri seruan kepada orang-orang yang mampu. Orang-orang yang mampu. Orang-orang kaya yang mampu. Yang dia menganggap hanya ibadah di Mekah itu yang paling tinggi dalam banyak-banyak ibadah. Sedangkan bukan begitu tuntutan agama. Bukan begitu tuntutan yang apa nama, yang diseru, yang diajar Nabi. Bukan begitu. Kita nak mencari, kita nak berkorban ataupun menolong ni, membantu dan hidup beragama ni bukan kita dan keluarga kita sahaja. Tapi kita kena membangunkan bersama masyarakat ni. Bukan hanya kita dan keluarga kita sahaja, tak. Tapi kita kena membangunkan bersama masyarakat ni. So, bila ditanya tadi, apa pandangan saya terhadap benda paling krusial dalam masyarakat kita, yang saya terfikir ialah tentang kedaulatan. Tentang kedaulatan. Berapa bersungguh kita nak kembalikan masyarakat yang ada jati diri. Sama-sama nak jaga negara. Kerana kalau negara kita tak terjaga, agama kita akan tergadai. Kalau grup kita saja yang jaga agama, sedangkan masyarakat di luar sana tak peduli pasal agama, tak peduli pasal negara, boleh ke agama kita tegak? Tak. So, isu kedaulatan, rakyat sama-sama hormat perlembagaan, sama-sama hormat negara, ketepikan kepentingan peribadi, tak bergaduh, nak rebut kuasa, itu lebih penting. Sebab keharmonian akan datang selepas itu. Beragama ni waktu susah juga perlu beragama. Tapi kita nak mengekalkan masyarakat yang sama-sama beragama hanya dengan dapat keharmonian daripada negara yang stabil dan berdaulat. So, faman sya'at takhadha ila rabbihi sabila, siapa yang nak, dia akan usaha cari jalan. Kemudian Allah kata, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Ayat ini agak tricky. Allah kata apa? Kamu tidak mampu
menempuh jalan itu kecuali kalau Allah izinkan. Jalan yang mana? Oh, nak tahajud, nak ingat akhirat, nak bantu orang susah. Oh, boleh jadi seruan saya pada orang kaya tadi. Dia tak berkesan kalau Allah berkehendak sebaliknya. Seruan kita ajak orang-orang ni supaya bantu orang lain, dia takkan memberikan apa-apa kesan jika Allah tak izinkan. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Ayat ini tuan-puan sangat berkait rapat dengan ayat di awal surah ini. Bukankah di awal surah ini Allah ada sebut tentang ada orang yang bagi makan kerana Tuhan? Ingatan dia pada Tuhan tu sangat kuat. So dia sangat nak cari jalan untuk kembali kepada Tuhan. So melihat kesungguhannya untuk kembali kepada Allah, maka Allah izinkan beri dia peluang untuk kembali. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Setakat kita ada keinginan saja tak jadi kalau Allah tak izinkan. Innallaha kana aliman hakima. Rupanya dalam beragama tak ada seorang pun yang mampu beri petunjuk pada diri dia, dan tak ada seorang pun mampu masukkan iman dalam hati dia, dan tak ada seorang pun yang mampu datangkan sebarang manfaat bagi diri dia. Manusia yang ingin kepada kebenaran itu sebab Allah tanam keinginan itu dalam hati dia. Maka ayat ini, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah ni, ayat ini kembali kepada ayat 5 surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Maka kita kena minta hidayah pada Allah tentang perkara akhirat. Sebab kalau Allah tak beri, maka malang hidup kita. Kerana perkara dunia ni tuan-puan, kadang-kadang kita tak minta pun pada Allah. Kita tak minta pun Allah bagi. Ada siapa yang pernah minta untuk jantung dia berdegup esok hari? Jantung berdegup ni untuk kegunaan kita hidup dekat dunia. Untuk dunia tak minta pun Allah bagi. Untuk dunia ni tak minta pun Allah bagi. Tapi Allah tak jamin akhirat kita. Bukankah rezeki kita Allah jamin dekat dunia ni? Kan? So ayat ni bagi tahu bahawa manusia ada kelebihan memilih jalan. Dan Allah beri kebebasan ni pada manusia. Sebab itu, bila manusia boleh pilih mana satu cara untuk dapat rezeki, sama ada dengan cara baik, ataupun makan rasuah, mencuri dan meragut, begitu juga manusia diberi pilihan untuk pilih jalan agama. Dia nak tak kembali pada Allah atau tidak, pilihan di tangan manusia. Setelah diberi kebebasan memilih apa yang dia nak, maka Allah beri taufik, keupayaan untuk melakukan kehendak itu. Sebab keupayaan tu masih lagi atas kuasa Allah. Jika Allah beri izin, baru kita boleh buat. Kan, siapa yang tak nak kebolehan, keupayaan untuk baca Quran hari-hari? Semua orang nak. Tapi kita buat tak? Ustaz, apa konsep rezeki Allah jamin? Adakah maksudnya Allah tak akan biarkan seseorang tu melarat?
Melarat atau tak, itu kita tak tahu. Boleh jadi rezeki dia setakat itu dan dia melarat. Boleh jadi dia, Allah sekat rezeki dia sehingga dia tak makan apa-apa berhari-hari. Kan orang mogok lapar tu kan. Dia memilih untuk mogok lapar. Tapi satu sudut yang lain, Allah tak bagi dia makan. Kan? Telah tertulis, Allah tak bagi dia makan. Sebabnya apa? Oh, dia mogok lapar sampai mati. Oh, rupanya seminggu sebelum dia mati, rezeki dia untuk makan sudah habis. Semua tu di atas pengetahuan Allah. Cumanya sama ada dia tu melarat, lapar, tak makan itu Allah tentukan atau tidak, kita tak tahu. Itu di luar pengetahuan kita. Apa yang pasti, rezeki dia Allah jamin. Kalaupun dia tak usaha, rezeki tu akan datang. Akan datang. Kalaupun kita tak usaha, rezeki tu akan datang. Kita bekerja berusaha bukan kerana rezeki. Kita bekerja berusaha kerana Allah suruh. Allah suruh. Allah nak tengok kita usaha. Bukan sebab rezeki. Apakah? Thank you. Kan selalu dikata apa? Ulat dalam batu pun boleh makan. Kan Allah tentukan rezeki. Ulat tu dalam batu. Rezeki bukan kerana kita usaha. Kalau diikut, berapa ramai orang yang boleh baca Quran, yang hafal Quran, yang suaranya lebih merdu, yang pemahaman terhadap Quran lebih hebat berbanding Nazri Mustaqim. Tapi kenapa Allah bagi Nazri Mustaqim duduk dekat Masjid Negara? Apa jasa saya sebelum ni sehingga saya diletakkan di sini? Rezeki. Bukan saya pergi melobi menteri, bolehlah letak nama saya kat situ, bagi tahulah pada sumber manusia. Yes, ibu Nabi Ismail, Siti Hajar. Adakah kerana kalau rezeki itu kerana usaha kita, sepatutnya Siti Hajar, perkara pertama yang dia perlu buat sewaktu Nabi Ismail menangis ialah dia gali untuk cari air. Dia gali padang pasir tu untuk cari air, buat telaga. Tapi apa yang dia buat? Dia berlari Safa Marwah. Target utama dia apa? Nak tengok kalau ada orang lalu. Tapi Allah bagi air Zam-Zam keluar dari hentakan kaki Ismail. So kadang kita, yelah mungkin kerana kita rasa kita kena buat baru dapat benda tu. Tapi tak semestinya. Tak semestinya. Itu semua sebab dan asbab je. Sebab dan asbab. Kita bekerja ni kerana Allah suruh. Bukan sebab nak rezeki tu. Tak. Rezeki sudah pun tetap. Jangan risaulah pasal rezeki. Dan itu juga merupakan medan ujian besar untuk kita. Terutamanya bab-bab rezeki dan usaha ni. Kan rakan satu batch kita semua dah naik pangkat, kita tak naik-naik bertahun-tahun.
junior kita dah naik pangkat, kita tak naik-naik bertahun-tahun. Ya mungkin kita dalam suatu bentuk ujian yang kita tak sedar, ya memang diuji. Allah nak tengok engkau mengeluh, aashkuru am akfur. Engkau syukur atau engkau kufur. Kahwin bertahun-tahun tak dapat anak. Kahwin bertahun-tahun tak dapat anak. Sedangkan Allah pernah buktikan orang tu tak kahwin pun boleh beranak. Dalam kes-kes special macam tu, macam Maryam tak kahwin dapat anak. Kes special yang lain dah tua, dah menopause. Usia 80 tahun, beranak. Kan? So, soal rezeki ni dia unik dan kompleks. So, faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Lagi, dah pukul 6. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Allah bagi tahu realitinya ialah kalaupun kita nak, tapi tanpa keizinan Allah, kita tak akan dapat juga. Kita nak naik pangkat, tapi Allah belum izinkan, kita tak akan dapat juga. Kita nak sangat tahajud tadi malam, tapi kita tak sedar, tak terbangun. Janganlah murung, sedih, menyesal, maki diri sendiri. Allah takdirkan kita tak bangun, bukan rezeki. Nampak tak? Allah tak nak kita blame ourselves. Aku ni, aku lemah sangat lah ya Allah. Tak gunalah aku ni. Orang lain semua baca Quran, aku tak baca Quran. Relax. Sabar, tarik nafas. Itu belumlah tu rezeki. Mohon pada Allah, ya Allah aku nak baca Quran. Macam orang lain, pandulah aku. Mohon. Jangan nak cepat aja. Kan tadi Allah bagi tahu jangan nak cepat je. Inna ha'ula'i yuhibbunal ajila. Jangan nak cepat je. Relax. Slow. Sebab Allah kata apa? Yudkhilu may yasha'u fi rahmati. Allah yang masukkan siapa-siapa yang dia nak dalam rahmat dia. Wal-zalimina a'adda lahum azaban alima. Di hujung Allah tutup dengan satu lagi bentuk peringatan. Dan kepada orang-orang yang zalim. Apa orang yang zalim? Dah diberi kesempatan, Quran depan mata, tak buat apa-apa pun. Zalim. Allah kata bagi orang yang zalim, kami janjikan buat mereka azab yang pedih. So, selagi mana kita masih nak, tapi kadang belum direzekikan kefahaman. Belum direzekikan upaya. Tapi hati ni masih mohon, masih merayu-rayu. Allah gabungkan perkataan sabar, konsisten. Allah gabungkan perkataan jangan tergopoh gapah. Allah gandingkan perkataan keep on asking, minta, berusaha untuk ke situ. Kan setelah berapa lama kita tak tahajud, tapi bila kita baca tentang ayat tentang tahajud, rasa macam yelah aku kena tahajud lah, kena tambah amal. Tapi rupanya malam tadi kita penat sangat, tak terjaga. Relax. Sabar. Kan? Selagi kita tidak tergelincir ke lembah kezaliman. Maksudnya apa? Tak adil pada diri. Tak dapat buat, kita kutuk diri. Kita maki diri sendiri. Kita blame others. Zalim. A'addalahum azaban alima. So, 3 minit lebih daripada masa yang ditentukan. Saya mohon maaf, takut tergelincir dalam kalangan orang-orang yang zalim yang dijanjikan azab yang pedih. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, Ustaz. Kalau kita buka soalan, boleh ke Ustaz? Ada Boleh. siapa yang nak bertanya? Okay, silakan. Boleh. Ada yang nak bertanya ke? Silakan. Ustaz, boleh tanya satu soalan, Ustaz? Boleh, 2 pun boleh. Okey, insyaAllah. Satu saja. Betul ke sabar tu ada tahap dia, Ustaz? Tak ada. Ada tahap dia. Macam orang kata, sabar ni ada tahap dia. Betul ke? Ataupun kita memang kena sabar je? Tak ada tahap dia?
Tak ada. Sabar tak ada tahap. Cuma kalau ada tahap tu, nak tahu juga tahap berapa. Darjah 5 ke, darjah 6 ke, tingkatan 5 ke. Sebab, Pastilah yang tu Ustaz. okey, kalau ikut, kalaulah kita kata sabar itu ada tahap, kena jelaskanlah tahapnya tu sampai mana. Kalau kita Mungkin tengok sampai apa dah yang Nabi over, pernah apa, hadapi, over. Nabi pernah diri dia dan keluarga dia Aisyah sendiri kan pernah dituduh curang. Dan sepanjang sebulan wahyu tak turun. Itu saya tak tahu level sabar yang macam mana yang Nabi sedang hadapi, yang Nabi sedang buat untuk hadapi cercaan-cercaan, sindiran-sindiran, syair-syair jahat daripada mulut netizen Mekah waktu itu terhadap keluarga baginda. Oh, wait, bukan Mekah, Madinah. Sedangkan Madinah sewaktu itu, siapa presidennya? Nabi SAW. Bayangkan Perdana Menteri, isteri dia dituduh curang. 1 bulan wahyu tak turun. So, tahap macam mana yang Nabi perlu bersabar sehingga Nabi boleh balas balik? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Sabar sebenarnya tak ada tahap. Terus saya bersabar. Malah, kalau kita marah, kita disarankan untuk ubah kedudukan. Okay? Kalau kita marah, kita disarankan untuk ubah kedudukan. Kalau kita marah waktu duduk, suruh berdiri. Ataupun suruh baring. Tukar posisi. Buat sesuatu. Ambil wuduk. Kalau marah. Sebab selalunya sabar ni dikaitkan dengan marah. So, kalau kita bersabar sehingga timbul kemarahan, tukar tempat. Tukar suasana. Tukar kerja. Cari circle yang lain. Tukar je. Nah, itu antara usaha kita lah. Basically sabar, dia tak ada tahap. Malah Allah kata, Allah akan beri ganjaran tanpa hisap kepada orang yang bersabar. Sebab sabar ni dia lebih, kalau istilah dia lebih membazir lebih bagus. Sabar ni kalau kita bazirkan, melimpah ruah sabar kita, itu lebih bagus. Berlebih-lebih dalam bersabar. Yes, berlebih-lebih. Sabar sudahlah. Tapi ada macam-macam cara. Ada macam cara. Maksudnya, ialah dengan perangai anak ataupun dengan perangai member, menahan sabar, kemarahan macam tu kan. Katalah anak kita buat perangai ataupun member kita buat perangai, macam mana nak bersabar? Cuba cari alasan. Ibn Taymiyah kata cari 70 alasan untuk engkau tak bersangka buruk pada dia. Kes Nabi Yaqub dengan anak-anak dia tu, sampai sebut fasabrun jamil tu. Kita dah lalu belum surah Yusuf? Dah kan? Dah lalu kan surah Yusuf? Okey. So, apa yang Nabi Yaqub hadapi, dia bukan sekadar hadapi perangai anak dia, tapi rupanya Nabi Yaqub tidak mendapat penghormatan yang sewajarnya, bukan sahaja daripada isteri,
tapi daripada anak, daripada menantu, dan dari cucu dia. Kita kalau duduk dalam circle Nabi Yaakob, kita takkan tahan. Kita takkan tahan dia seorang Nabi tapi tidak dipandang berharga oleh ahli keluarga. Malah setiap kali dia sebut pasal Yusuf, anak cucu dia marah dia. Ayah ni Yusuf. Tak ada benda lain ke? Yusuf. Surah Yusuf, kita hanya dapat gambaran Nabi Yusuf yang dapat tekanan, trauma. Tapi rupanya Nabi Yaakob lebih dahsyat. Ungkapan dia apa? Sabar lebih indah. Sabar bukannya tak nangis. Nabi Yusuf sampai hampir buta mata dia kerana nangis. Sabar bukan tak boleh nak luahkan kita punya isi hati. Sebut je lah. Tapi dalam kerangka syarak. Tidaklah sampai koyak-koyak baju, tuduh orang sana sini. Tak, Nabi Yusuf tak buat, Nabi Yaakob tak buat begitu. Tapi baginda tetap sebut sabar lebih indah. Wah, Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey, saya kira ada lagi, saya rasa dah tak ada ya. Dah jelas ya semua? Nampaknya dah jelas semua Ustaz. Okey, alhamdulillah kita bolehlah akhiri dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.